Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7. Tajuk yang akan kami bincangkan ialah Crashing and Example of Calculation. Kumpulan 7 terdiri daripada 4 orang iaitu Muhammad Adam Arif bin Anwar 271372, Syaiful Fakrul Amin bin Muhammad Syaiful Bahri 271269, Wan Muhammad Arishah bin Wan Anwar 270932 dan Nur Syahira Izzati binti Abdul Rashid 270522. Okey, apa itu crashing? Projek crashing berlaku apabila jangka masa sesuatu projek dikurangkan atas sebab-sebab yang tertentu. Ini adalah proses memampatkan rangkaian dengan mengoptimumkan masa dan kos. Pada keadaan jangka masa dan kos yang normal, dianggapkan bahawa buruh dan masa adalah optimum. Project crashing menyebabkan peningkatan kos sekiranya sumber ditingkatkan, manakala masa akan berkurangan ataupun semakin pendek. Crashing akan menyebabkan peningkatan direct cost aktiviti-aktiviti yang terlibat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Fakrul Amin bin Muhammad Syaiful Bahri, nombor matrik 271269. Akan menerangkan kenapa berlakunya crashing. Crashing bergantung kepada kesenangan memperolehi sumber-sumber. Jika crashing dilakukan, maka kadar penghantaran bahan-bahan perlu dipertingkatkan. Terusnya mendapat sumber-sumber tambahan yang diperlukan dengan senang dan cepat. Tetapi kecekapan buruh berkurangan jika overtime dilaksanakan dan akan menyebabkan kos pertambahan. Jika bilangan alatan pada aktiviti kritikal ditambah akan menyebabkan alatan yang tidak dimiliki disewa. Ini akan menyebabkan produktiviti alatan dikurangkan. Kesan ke atas aktiviti lain dan juga crashing juga akan melibatkan kelebihan kos bertambah. Berikut adalah sumber rujukan bagi menyiapkan tugasan ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Anwar 271332. So hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan jenis kos. Kos terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah direct cost dan yang kedua adalah indirect cost. Kita akan mulakan dengan direct cost. Direct cost adalah buruh atau buruh, alatan, bahan-bahan dan lain-lain kos yang melibatkan secara terus dengan aktiviti berkenaan. Contohnya buruh yang ingin mengikat bata, ingin membina rumah. Alatan contohnya skop, cangkut, bahan-bahan seperti pasir, simen dan lain kos. Untuk indirect cost pula, kosnya itu kos yang melibatkan penyediaan kerja di tapak, set of office overhead, pengawal keselamatan dan lain-lain. Jika jangka masa projek dapat dikurangkan, maka indirect cost pun dapat dikurangkan. Okey, setakat itu saja daripada saya untuk jenis kos. Kita akan jumpa lagi di kesimpulan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wan Muhammad Arishah bin Wan. Matrik number 270932. Saya akan menerangkan tentang contoh pengiraan closing. Yang pertama, untuk pengiraan closing perlulah melukiskan rangkaian yang menunjukkan semua aktiviti dan di mana juga perlu melukis laluan yang kritikal dan jangka masa yang diperlukan semasa melakukan projek. Seterusnya ialah yang kedua, kita perlukan jadual untuk membuat pengiraan closing ini. Yang pertama, kita perlu nyatakan adalah
aktiviti yang kritikal di dalam rangkaian tersebut, jangka masa yang normal, di mana di dalam rangkaian tersebut, di mana kita boleh lihat jangka masa yang normal ini. Seterusnya ialah kos normal. Kos normal ini adalah kos yang kos yang dikatakan kos yang awal lah, kos awal. Seterusnya jangka masa cross, kos untuk cross per jangka masa. Seterusnya kos direct untuk aktiviti. Seterusnya kos indirect untuk aktiviti. Seterusnya jumlah kos untuk aktiviti. Yang ketiga ialah pilih aktiviti yang mempunyai kos untuk cross yang paling minimal. Yang keempat, crosskan aktiviti berkenaan dan kira kos yang tambahan untuk cross tersebut. Campurkan kedua direct cost, dan yang terakhir yang keenam ialah kirakan indirect cost yang telah dikurangkan disebabkan oleh jangka masa projek yang telah dipendekkan. Seterusnya kita dapat tengok di sini dapatkan kos tambahan minimum yang diperlukan yang dibiayai oleh kontraktor jika projek itu dipendekkan. Kita tengok di sini jangka masa yang diberikan adalah dapat tengok start dari sini di mana kita tengok jangka masa yang kritikal, jangka masa yang dipendekkan. Di sini kita melihat rangkaian dengan jangka masa yang normal mengikut yang ditetapkan. Di sini kita dapat tengok jadual di mana rangkaian yang dibina mengikut masa. Seterusnya kita tengok jadual di mana Okey, kita bertemu lagi untuk kesimpulan. Kesimpulan saya ambil 4, iaitu kos, masa, sumber dan pilihan. Empat-empat ini adalah saling bergantungan. Contohnya kos akan bergantung dengan masa, sumber dan pilihan. Untuk kos, kita akan mulakan dengan kos. Berkenaan dengan kos, jika kita menggunakan crashing, maka kos akan meningkat. Tetapi jangka masa kita akan berkurang. Saya akan beri satu contoh. Contohnya saya dapat kerja-kerjaan. Contohnya membuat jalan. Masa yang diberikan oleh kerajaan 2 minggu. Tetapi jika kita menggunakan kos seperti biasa, menggunakan nombor kos, maka kita punya jangka masa itu akan melebihi 2 minggu. Contohnya kita akan melebihi 3 atau 4 hari. Apabila kita lewat selama 3 ke 4 hari, maka satu hari kelewatan akan diberi denda sebanyak 1,000 ataupun 2,000. Contohnya kita beri 1,000. Maka jika 4 hari, totalnya adalah 4,000. Tetapi jika kita menggunakan crashing ataupun kita meningkatkan kos, direct cost kita, iaitu menambah mesin dan sumber tenaga, maka jangka masa kita akan menjadi pendek. Jangka masa kita akan menjadi pendek, maka kita punya indirect cost pun akan berkurang. Kita akan mendapatkan jika kita dapat menyediakan kerja dalam waktu yang ditetapkan, maka kos yang sepatutnya kita untuk membayar denda iaitu 4,000 dapat dikurangkan. Maka kita jimat selama 4,000 tetapi kita meningkatkan kos. Jika 4,000 itu masuk dalam kos yang menimbulkan, maka dia akan menjadi sama saja. Okey, seterusnya masa. Jika kita tidak menggunakan crashing, maka sesuatu projek itu akan menjadi lewat.
Jadi contohnya kerja untuk membuat konkrit tiang rumah. Jika kita tidak menggunakan crane menambah kos untuk menyewa crane, maka untuk menyiapkan konkrit tiang tu mengambil masa 2 hingga 3 hari. Tetapi disebabkan kita menggunakan crane, maka masa kita dapat dikurangkan pada 1 hari sahaja. Ia telah menjimatkan kita selama 2 hari. Tetapi ia telah meningkatkan kos, tetapi kita punya indirect kos berkurang. Okey, seterusnya berkenaan sumber. Jika kita ingin membuat pilihan untuk menggunakan crashing, kita harus melihat juga pada sumber. Contohnya jika sumber itu sukar untuk didapati, maka kita tidak perlu menggunakan crashing. Jika sumber itu mudah didapati, maka kita boleh menggunakan crashing. Untuk memendekkan waktu tempoh bekerja projek kita. Untuk tahap pilihan, kita harus membuat pilihan yang tepat untuk menggunakan crashing, iaitu dengan menggunakan prosedur, iaitu kita harus buat penelitian, membuat plan dan melihat sama ada sumber itu adalah mudah terdapati ataupun tidak. Jika tidak, maka better kita jangan menggunakan crashing. Jika mudah, kita perlu kita gunakan crashing. Dan kita harus melihat ke kos. Jika kita menggunakan kos untuk meningkatkan direct cost ini, adakah ia akan meminimalkan kos kita ataupun ia akan meningkatkan kos kita terlalu tinggi. Okey, setakat itu saja daripada saya, Muhammad Al-Arabi Anwar, daripada grup 7 berkenaan tajuk crashing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sudi dengar.